berhutang dikaitkan pula dengan rukun negara kerana ini merupakan satu sikap yang negatif dalam memelihara satu cara hidup demokratik dan sukar untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana apabila seseorang itu mengamalkan sikap berhutang, maka ia akan dibenci dan membawa kepada pergaduhan. Hal ini disebut lagi kerana dalam rukun negara terdapat prinsip kesopanan dan kesusilaan yang memperlihatkan peribadi individu serta masyarakat. Dengan itu, berhutang boleh menjadi isu salah satu sebab mengapa objektif rukun negara tidak dapat dicapai. Seterusnya kita tengok pula kepada falsafah sejahtera. Perkara ini dikaitkan dengan berhutang kerana adalah satu sifat yang membawa kepada kucar-kacirnya sesebuah negara serta masyarakat. Sejahtera yang membawa maksud aman atau makmur ini tidak dapat dibawa kepada sifat berhutang, maka dia itu falsafah sejahtera berkait rapat dengan berhutang kerana apabila sesebuah negara berhutang, maka keamanan sesebuah negara itu tidak dapat dicapai kerana telah berlakunya isu kewangan serta isu ekonomi yang besar. Pertama ialah pada zaman sekarang, masyarakat ingin dilihat hidup dalam kemewahan. Hal ini biasanya terjadi di kalangan remaja di mana mereka terpengaruh dengan rakan sebaya serta saling berlumba-lumba untuk menonjolkan kemewahan mereka seperti baju dan kasut. Mereka membelanjakan gaji mereka dengan sewenang-wenangnya semata-mata untuk kelihatan gah di hadapan ramai orang tanpa sempat untuk membuat penyimpanan. Seterusnya ialah kesempitan hidup terutamanya apabila negara kita dilanda wabak pandemik COVID-19 sehingga ada syarikat yang terpaksa membuang pekerjanya. Apabila ada yang terpaksa diberhentikan kerja, terutamanya yang sudah mempunyai keluarga, mereka jadi tersepit untuk menara keluarga mereka kerana tiada punca pendapatan. Faktor yang terakhir ialah kehilangan pekerjaan terutamanya apabila negara kita dilanda COVID-19 ini di mana banyak syarikat diarahkan untuk kurangkan pekerja. Perkara ini sangat terkesan kepada keluarga B40 dan hanya saja keluarga yang mampu bekerja serta beberapa ahli keluarga yang menghidapi penyakit. Menyebabkan keluarga rutin untuk mendapatkan duit sehingga terpaksa berhutang dengan ahli keluarga atau jiran tetangga. Kesan berhutang terutamanya kepada individu dan negara. Okey, yang pertama sekali kepada individu, berhutang melalui kemampuan diri ini akan menjadikan seseorang itu berada dalam keadaan yang begitu tertekan dan menghadapi banyak masalah. Antara masalah orang berhutang juga, mereka bakal dilabel sebagai muflis. Jika para penghutang berhutang dengan pihak bank, maka nama mereka akan disenaraikan dan esok-esok penghutang itu juga akan dirampas atau disita oleh pihak bank. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berjimat-cermat dan berbelanja secara berhemah dalam menguruskan perbelanjaan. Seterusnya, implikasi kepada negara. Negara juga tidak akan terkecuali untuk menerima kesan yang buruk jika pengambilan hutang yang begitu berlebihan. Seterusnya, antara kesan utama pengambilan hutang adalah penurunan kadar mata wang negara. Pengambilan hutang yang berlebihan ini akan menyebabkan keruntuhan ekonomi negara dan mampu mengakibatkan mata wang negara tersebut menjulang dengan begitu drastis. Kejatuhan ekonomi sesebuah negara ini bakal merugikan pihak berlabur untuk melabur ke negara tersebut dan menyukarkan lagi negara tersebut untuk menstabilkan nilai mata wang mereka dan seterusnya memberikan kesan negatif kepada ekonomi negara itu sendiri. Saya akan menerangkan sedikit bagaimana kita dapat mengatasi masalah berhutang. Dalam setiap satu permasalahan pasti akan ada jalan penyelesaian. Yang pertama, kita perlulah mengubah gaya hidup. Dengan kesedaran yang tinggi mengenai berhutang ini adalah satu amalan negatif. Ini dapat membantu kita supaya kita tidak mengamalkan sikap suka berhutang dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kita perlulah mengubah mindset kita dengan mengutamakan keperluan dan mengetepikan kehendak supaya tidak membazirkan duit gaji kita dengan perkara yang tidak penting. Yang kedua adalah dengan mengamalkan amalan menabung. Amalan menabung ini dapat memberikan faedah dalam membantu menguruskan kewangan. Walaupun ianya sering dianggap remeh, namun amalan menabung ini amalan penting kerana kita boleh gunakan wang tersebut saat waktu terdesak seperti kemalangan. Tidak menjadi kesalahan sekiranya seseorang itu lambat untuk mula menabung. Hal ini kerana faedah yang akan diterima pada masa depan amatlah besar. Yang ketiga, kita perlulah tidak menunda bayaran berhutang. Jika kita tidak mengambil berat akan hal ini, ianya akan menyebabkan kita untuk melunaskan hutang sedia ada dan berkemungkinan wang tersebut digunakan bagi memenuhi kehendak yang tidak penting. Penggunaan gaji bulanan perlulah diatur dengan bijak dengan mendahulukan hutang dan keperluan. Akhir sekali, kita perlulah menambah pendapatan sedia ada. Dengan menambah pendapatan sedia ada, ianya dapat menyelesaikan hutang dengan lebih cepat. Kita boleh bekerja dengan lebih masa
dengan membuat part-time rider ataupun buat bisnes online. Kenapa Malaysia berhutang? Faktor daripada negara luar. Hal ini berlaku kerana antaranya ialah krisis keuangan telah menyebabkan mata wang serantau menyusut. Ini adalah dilema yang diperdebatkan oleh ahli ekonomi, cendekiawan dan juga masyarakat umum kerana Malaysia merupakan satu-satunya negara yang tidak menerima bantuan daripada tabung keuangan antarabangsa iaitu IMF. Seterusnya ialah pelaburan langsung asing telah menurun pada kadar yang agak membimbangkan. Dan apabila wang keluar daripada negara ini, ringgit menjunam daripada RM2.50 kepada RM4.80 bagi setiap dolar pada satu masa. Hanya dalam beberapa minggu, indeks KLCI telah jatuh daripada kira-kira 1,300 kepada sekitar 400 mata. Walaupun ekonomi serantau berkembang pesat, ia juga telah meningkatkan jumlah peminjaman berbahaya yang dibuat daripada oleh kebanyakan negara, contohnya negara Malaysia. Seterusnya ialah peningkatan hutang menyebabkan nilai mata wang negara berkurang. Apabila hutang negara kerajaan meningkat, terutamanya pada hutang luar pesisiran, bayaran balik kepada kewangan luar negara meningkat. Peningkatan ini telah menyebabkan aliran keluar masuk wang ringgit telah meningkat dan menyebabkan nilai mata wang asing meningkat berbanding nilai yang sepatutnya. Kuantiti yang diperlukan untuk membayar wang US juga bertambah. Seterusnya, perkaitan antara keberhutangan dengan isu falsafah ekonomi dapat dibuktikan melalui penulisan tokoh ekonomi iaitu John Maynard Keynes, di mana beliau berperanan dalam ekonomi moden seperti makroekonomi, di mana terdapat pengkajian tentang hutang.